Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Pertua dan juga ahli yang berhormat, menjunjung kasih titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Suka saya menarik perhatian Dewan Yang Mulia pada hari ini untuk bermula dengan seruan Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong supaya semua pihak dan semua parti untuk menerima keputusan pilihan raya umum yang ke-13. Merujuk beberapa kali kenyataan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga ahli-ahli yang berhormat, yang saya lihat bersikap sinis terhadap Pakatan Rakyat. Sebelum daripada ini, kononnya Pakatan Rakyat tidak menerima keputusan pilihan raya umum, tetapi datang untuk mengangkat sumpah pada hari pertama sidang Dewan ini. Saya kira sengaja dikelirukan keadaan ini. Apa yang berlaku ialah sebenarnya kita menerima keputusan pilihan raya umum. Justru itu kita datang mengangkat sumpah sebagai ahli Dewan. Tetapi tidak bermakna dengan kita datang mengangkat sumpah, dengan kita menerima keputusan pilihan raya, kepincangan, manipulasi dan juga salah laku dalam pilihan raya itu tidak berlaku. Dan inilah sebenarnya yang kita bantah. Yang kita lahirkan rasa tak setuju, yang kita bantah ialah kepincangan, penyelewengan, penipuan dan juga manipulasi yang berlaku dalam pilihan raya. Justru itu kita kemukakan petition. Sebagaimana pihak Barisan Nasional juga ada mengemukakan petition ke mahkamah. Kerana kita tidak boleh menerima penyelewengan. Man ghasya falaysa minna. Apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang menipu maka dia bukan dari kalangan kita. Bukan bermakna apabila kami mengangkat sumpah maka itu bermakna perjalanan pilihan raya dianggap bersih sepenuhnya. Malah jika ditanya, ada yang bertanya, kalau sekiranya menganggap bahawa pilihan raya pincang ataupun berlaku penipuan, salah laku, maka bagaimana Yang Berhormat boleh menang dan datang mengangkat sumpah? Jika itu soalannya, maka jawapan saya ialah, jika sekiranya pilihan raya umum itu tidak pincang, tidak dimanipulasi dan tidak ada salah laku, nescaya kami akan menang lebih besar insya-Allah, dan kami datang mengangkat sumpah sebagai sebuah kerajaan di Dewan ini insya-Allah. Tapi apa yang berlaku dalam pilihan raya lepas, memang ternyata banyak manipulasi, termasuklah isu dakwah kekal yang disebut oleh rakan-rakan sebagai dakwah yang mengekalkan Barisan Nasional. Sebenarnya bukanlah dakwah kekal sebagaimana dijanjikan sebelum daripada itu. Tuan Yang Pertua, saya melihat untuk memastikan semua pihak menerima keputusan pilihan raya umum ini, dia mesti bermula dengan semangat mematangkan demokrasi. Dia mesti bermula dengan pihak kerajaan turut sama menghormati keputusan rakyat, lalu tidak mengamalkan politik balas dendam seperti mana yang berlaku. Sebagai contoh saya tunjukkan ialah di Terengganu, apabila Yang Berhormat Menteri Besar mengisytiharkan tidak ada satu pun rumah mampu milik untuk rakyat dalam kawasan DUN dan Parlimen yang pembangkang menang di negeri Terengganu. Ini satu kenyataan yang saya lihat sebagian disiarkan oleh portal berita bernama, yang tak sampai pun 24 jam selepas daripada mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar di penggal yang kedua di negeri Terengganu. Dan contoh yang kedua yang boleh saya kemukakan di sini ialah apa yang berlaku di negeri Pahang. Apabila dibuat pengagihan borang-borang permohonan beasiswa sekolah rendah di negeri Pahang, di bawah Yayasan Pahang pada untuk tahun akan datang, tahun 2014. Waktu mengadakan borang itu dilampirkan senarai mereka yang boleh menandatangani borang beasiswa itu, di mana kawasan Parlimen yang dimenangi oleh Barisan Nasional, penandatangannya ialah Yang Berhormat di kawasan tersebut ataupun adun di kawasan tersebut. Tetapi bagi 12 kawasan yang dimenangi oleh Pakatan Rakyat, mestilah ditandatangani oleh setiap sesulit kanan kepada Menteri Besar.
Jadi saya kira ini adalah merupakan satu contoh yang menunjukkan ketidakmatangan dalam mengamalkan sistem demokrasi dan menunjukkan kerajaan sendiri berat untuk menerima keputusan rakyat yang memberikan kemenangan kepada Pakatan Rakyat dalam kawasan-kawasan itu tentu ataupun di negeri yang kita tentu dalam negara kita. Tuan Yang Bertuah, mematangkan demokrasi dengan memberikan pengiktirafan wajar kepada pembangkang, justru mereka juga adalah merupakan wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya. Tuan Yang Bertuah, secara berperlembagaan dalam negara kita, saya melihat British merupakan bangsa pertama menerima konsep pembangkang di Parlimen. Kalau kita lihat pada tahun 1826, Sir John Kemp Hobhouse memberitahu Parlimen Britain mengenai dengan pengiktirafan terhadap pembangkang yang dikenali sebagai His Majesty's Opposition, dengan izin, dengan maksud membawa satu badan parlimen ataupun perwakilan yang tidak hanya dimiliki oleh majoriti, tetapi juga mengiktiraf keabsahan minoriti ataupun keabsahan pembangkang yang menang ataupun yang dipilih oleh rakyat menganggotai parlimen. Tetapi menurut Persatuan Parlimen Commonwealth, saya melihat pada tahun 2005, sebahagian besar belum lagi memberikan pengiktirafan terhadap peranan pembangkang. Termasuklah memberi pengiktirafan itu ialah memberi peluang kepada pembangkang untuk berfungsi sebaiknya dalam negara kita. Kerana pembangkang bukanlah hina, bukanlah terpinggir, dan bukanlah boleh dianaktiri oleh pihak kerajaan. Justru pembangkang itu adalah part of government, sebahagian daripada kerajaan. Tuan Yang Bertuah, antara langkah untuk mematangkan demokrasi dalam negara kita, saya menggesa supaya Parlimen juga boleh mendahulukan urusan pembangkang sebagaimana yang pernah diamalkan oleh Parlimen yang mulia ini dalam sesi-sesi yang terdahulu. Saya melihat dalam Hansard sekitar 80-an dan sebelum daripadanya. Tetapi kemudiannya ditukar untuk mendahulukan urusan kerajaan, dan akhirnya urusan kerajaanlah yang sentiasa mendapat tempat utama. Dan kalau inilah sentiasa diamalkan, maka mungkin sukarlah bagi usul-usul pihak pembangkang dan seumpamanya untuk naik berada di level yang paling atas untuk dibahas dan diterima di parlimen ini. Tuan Yang Bertuah, mematangkan demokrasi juga antara lain ialah melebarkan peranan pembangkang untuk berbakti kepada rakyat dan membangunkan negara secara seimbang sebagaimana hak dan juga Batu Gajah minta laluan, peluang yang dimiliki oleh pihak kerajaan. Batu Gajah, Yang Berhormat. bagi laluan. Terima kasih. Sila. Tadi Yang Berhormat kata tentang mematangkan demokrasi, dan kita nampak jelas dalam pelbagai aspek di mana wakil-wakil rakyat daripada pembangkang sentiasa dianaktirikan. Sebagai contoh, di negeri Perak, apabila Pakatan Rakyat menang negeri Perak pada tahun 2008 dalam pemilihan jawatan kuasa tindakan daerah, kita beri kebenaran masuk kepada wakil-wakil daripada Barisan Nasional. Kita sama-sama di kawasan-kawasan di mana Barisan Nasional menang, kita bagi peluang kepada wakil rakyat daripada Barisan Nasional untuk bersama-sama berada dalam jawatan kuasa tindakan daerah. Tetapi apabila kerajaan Perak dirampas pada tahun 2009 dan Barisan Nasional menjadi kerajaan, dengan serta-merta dia membuat satu keputusan dalam jawatan kuasa tindakan daerah hanya diberikan kepada wakil-wakil daripada Barisan Nasional dan bukan kepada wakil-wakil rakyat daripada Pakatan Rakyat. Apa pandangan Yang Berhormat berkaitan dengan isu ini? Ya, inilah yang saya maksudkan supaya dilakukan satu perubahan yang besar dalam sistem demokrasi
sesuai dengan apa yang selalu disebut oleh Tan Sri Tuan Yang Pertua untuk melakukan perubahan dalam sesi yang baru ini. Bukan saja di negeri Perak, saya melihat apa yang dialami oleh di negeri Kelantan sebelum daripada ini. Lebih 20 tahun mereka diberikan mandat oleh rakyat untuk memimpin dan memerintah, tetapi sering tindakan-tindakan menganaktirikan kerajaan Kelantan itu dilihat secara umum, seperti isu royalti yang timbul, kemudian isu penubuhan jabatan pembangunan persekutuan di negeri Kelantan, seperti tidak mempercayai keupayaan kerajaan negeri Kelantan untuk memimpin dan mentadbir dengan baik. Sama juga apabila PAS menang di negeri Terengganu pada tahun 99, serta-merta royalti yang dinikmati sebelum daripadanya ditarik balik. Tak mengapalah, ma fatafat wa ma matamat. Yang lepas itu lepaslah, yang telah berlalu berlalulah. Kita harap selepas daripada ini dengan semangat untuk melakukan perubahan. Ayo kita matangkan demokrasi dengan memberikan peranan yang lebih besar kepada pembangkang untuk melahirkan keupayaan pembangkang membantu pembangunan negara dan juga negeri serta kawasan yang diwakili dengan baik sebagaimana apa yang dinikmati oleh pihak kerajaan untuk menjadi pembangkang yang konstruktif, insya-Allah. Kubang Krian bangun. Sila. Sila. Yang di-Pertua dan Yobi Temeloh. Apa yang telah disebut oleh Temeloh tadi berkaitan dengan proses penerimaan keputusan pilihan raya dan juga untuk mematangkan sistem demokrasi. Adakah Yang Berhormat setuju jika sekiranya kita mencadangkan pihak kerajaan persekutuan menutup terus jabatan pembangunan persekutuan di negeri Kelantan? Di atas semangat mematangkan demokrasi, saya percaya semua boleh bersetuju, termasuklah rakan-rakan kita daripada pihak kerajaan. Kalau ini tidak bersetuju, berarti episod malang bagi demokrasi negara kita akan terus berpanjangan. Tuan Yang Pertua, kita mesti memulakan dan mewujudkan demokrasi matang buat negara ini dengan, sekali lagi saya memastikan supaya setiap daripada wakil rakyat ataupun ahli-ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat, walaupun tidak mewakili kerajaan, mereka diberikan hak, termasuklah hak peruntukan untuk membangunkan kawasan dan juga parlimen yang diwakili oleh mereka. Sebagai contoh hasrat saya dan juga rakyat di Temeloh sebagai contoh, ingin menjadikan Temeloh sebagai bandar. Bangun ya. Sila. Terima kasih kepada Timbalan Yang Di-Pertua. Saya mendengar ucapan Yang Berhormat mengenai mematangkan demokrasi. Di sini saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat, selaku Ketua Pemuda PAS, boleh tak Yang Berhormat menasihatkan Kerajaan Selangor untuk memberikan peruntukan Kerajaan Selangor kepada seluruh wakil rakyat Barisan Nasional di Selangor? Saudara Yang Di-Pertua, apa yang saya tekankan di sini ialah mesti bermula di peringkat parlimen. Mesti bermula di peringkat kerajaan. Jika sekiranya ia dapat dimulakan di peringkat nasional, maka insya-Allah termasuk di negeri Kelantan, di negeri Selangor dan juga di negeri-negeri lain. Dan saya percaya Selangor telah melakukannya. Selangor telah melakukannya. Sila Syahlan. Terima kasih Yang Berhormat Temeloh dan Balan Speaker ya. Berdasarkan pada apa yang disebutkan tadi, saya harap pihak Barisan Nasional akan sanggup ya berikrar sekiranya negeri Selangor tahun ini mula memberikan peruntukan kepada adun-adun UMNO Barisan Nasional, maka semua wakil rakyat parlimen akan diberikan peruntukan yang sama ya di peringkat parlimen. Kalau boleh berikrar dan berjanji begitu, tahun ini insya-Allah kita akan mulakan di Selangor dan kita tunjukkan bagaimana sistem demokrasi sepatutnya diamalkan. Baik, terima kasih.